Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni kita tengok kembali semula tentang asal kaedah qada ada dengan qada. Ikut kaedah ada dengan qada, ada selagi boleh ditunaikan kita kena tunaikan dia sebab dia asal. Kemudian qada ni dia furu'. Maksudnya selepas ada ni tak boleh ditunaikan barulah qada. Sebab tu dia kata sini summal asal fi hadzal bab, dalam bab adat dan qada ni ialah adat. Hari tu kita belajar adat dua jenis kan. Satu adat yang kamil, satu lagi adat yang nakis. Nakis ni contohnya kita tinggal perkara yang wajib dalam Hanafi. Dalam bab-bab semayan contohnya wajib dan kita kena ijbarkan. Maknanya kena ada yang jenis kita boleh ijbarkan, ada yang tak boleh ijbarkan. Maknanya boleh ganti kan. Macam sujud sahwi ke apa boleh ganti. Ada yang tak boleh ganti. Kalau tak boleh ganti itu mestinya kita bertanggungjawab terhadap dosa. Maknanya dia tidak sukuk. Tapi adat tu adat lah. Wa innama yusaru ilal qada. Jadi adat ni selagi kena boleh tunaikan, kena tunaikan. Dan dia akan dikembalikan kepada qada setelah ada keuzuran untuk meninggalkan adat. Untuk menunaikan adat. Itu kaedah dia. Asal kena seboleh-bolehnya adat dulu. Barulah qada. Daripada tu timbulnya masalah furu'. Furu' yang pertama wahadha walihadha disebabkan tadi ada selagi mana dia boleh tunaikan, tunaikan. Kalau tak boleh tunaikan, uzur barulah kembali kepada qada. Maka yata'ayyanul ma' fil wadi'ah. Maka tertakyinlah harta dalam tiga kes ni. Satu kes wadi'ah, yang kedua wakalah, ketiga ghasab kan? Tiga. So semua tiga-tiga ni kalau melibatkan barang, so barang itu perlu dihantar balik kan? Ataupun diserahkan balik. Kalau wakil kena serahkan benda tu. Al-wadi'ah, so wadi'ah maknanya tadi kita pergi simpan barang ke orang, dan orang tu, penyimpan tu dia kena hantar balik kepada kita kan? Hantar tu kita panggil adat lah. So adat tu kena ta'yin, barang tu kena, kalau barang tu A, kena hantar A. Sebab dia barang tu, barang yang jenis kena tak boleh diqada, kena ta'yin. Barang yang dia kita panggil tertakyin, tak ingatlah kaedah dia. Okey, untuk yang tiga ni dia bagi contoh, walau arada al-muda'. Orang yang pegang barang kita tadi punya muda, kalau dia ingin ataupun wakil yang kita wakil tadi, suruh sekian-sekian bawa barang tu contohnya kan. Mu jadi wakil aku ambil barang tu dengan simpulan. So dia pun ambil barang tu. Bila ambil barang tu dia tak nak bagi kita, dia kata barang ni cantik. So dia nak ganti dengan barang lain. Boleh tak? Tak boleh. Kan? Ataupun ghasib, dia curi barang kita, dia rampas barang kita. Kemudian dia berkenan dengan barang tu, dia nak ganti barang lain. Boleh kata? Tak boleh. Kan? So dia kata kalau dia ingin, semua mereka ni ingin untuk pegang barang tu. Yumsika al-aina. Dan dia nak ganti wa yadfa'a ma yumasilu, apa yang serupa dengan dia, laisa lahu zalika. So dia tidak ada hak untuk ni. Sebab adat tu dia tak ada keuzuran yang diberikan untuk dia yang menyebabkan dia tak boleh menyerahkan barang tu kan. Keuzuran tak ada tu, sebab itulah dia kena hantar barang yang asal. Baik, dalam kes jual beli berkenaan dengan tu juga. Walau ba'a syai'an, kalau seorang penjual menjual satu barang syai'an kepada mustari, kemudian dia telah menyerahkan wasallamahu. Dalam akad jual beli tu dia serahkan barang tu, asalnya barang tu tak rusak. Kemudian fazahara bihi aibun. Kemudian zahirlah keaiban pada barang tersebut. Ketika ada dalam mustari, ketika sampai di tangan mustari. Jadi mustari di situ diberi dua pilihan. Kerana mustari dia khiyar, diberikan khiyar, sama ada dia nak pegang barang tu, maknanya dia nak nafiskan jual beli tu, dia nak pegang, ataupun dia nak meninggalkan jual beli tadi, barang tadi. Wa baina tarki fi syai'i al-mabi', barang yang dijual tadi. Tarki maknanya dia nak fasah baik, jual beli, dia nak hantar balik, kemudian dia nak ambil balik saman yang dia, kimah yang dia bayar, barang yang dia bayar tadi kan. Okey, yang ni, yang akhas ni, dia boleh pegang
barang tu, tapi dia tak boleh tuntut nuksan. Dia tak boleh tuntut nuksan. Kan aib ni kan? Sebab apa? Sebab baik telah mengadakkan adat. Tak adat tu ada nakis tadi kan? Ada nakis. Kalau dia sengaja, maka dia berdosa. Kalau dia tak sengaja, itu dia tak berdosa. So adat. Sebab dia diberi pilihan ni. Diberi pilihan. Nak pegang tak nak pegang. Kan? So dia diberi pilihan. So dia tak boleh tuntut lebih-lebih lagi. So ini kita kembali balik kepada tadi, sifir dia tadi, kaedah dia. Maknanya kalau adat ditunaikan, so tak ada hak dah orang lain nak ambil kesempatan daripada tu. Dia telah tunai. Sama ada dia kata dia adat yang kamil ataupun ada yang qasir. Okey. Ikut kaedah tu juga, bi'itibari berdasarkan kaedah asal kita tadi, anal asal wal adat. So ada asal. Furuk barulah qada. So selagi boleh tunaikan adat, tunaikan. So ini ittifaq antara Hanafi dengan Syafi'i. Adat didahulukan. So Imam Syafi'i berkata, wajib ke atas orang yang mencuri, merampas, mengembalikan raddu barang tu yang dirampas. Raddul ainin maksud. Ini tak ada khilaf lah. Menghantar balik barang yang dicuri, barang yang dirampas, hantar balik, tak ada masalah. Masalahnya kalau barang tu rusak. Rusak teruk ataupun rusak yang tidak teruk. Yang problemnya kalau rusak teruk. So wa in taghayyarat, kalau berubah barang tu di tangan ghasib dengan perubahan yang teruk, taghayyuran fahishan, dan kaedah yang dikatakan apa dia standard taghayyuran fahishan, iaitu surah dia berubah teruk ataupun intifat. Tak boleh mendapat manfaat daripada zat asal dia. Itu dipanggil fahish yang teruk. Maka dia kata kalau berubah teruk, Imam Syafi'i kata yajibu al-arsh. Wajib dia arsh bisababin nuksan. So, wajib dia membayar dhaman, ganti rugi terhadap nuksan, kekurangan yang ada pada barang tersebut. Maksudnya barang tu walaupun berubah tadi kan, tapi still maknanya dia kena ada, dia kena tunaikan. Sebab mungkin ada imkan supaya hantar balik barang tu. Tapi sebab nuksan tadi, maka harus ditolak baliklah. Dhaman tadi dengan tolak balik harga asal dengan harga nuksan. Tolak dua tu, bayar harga pampasan. Jadi, tapi barang ni milik bilik malik, pemilik asal. Tapi Hanafi tak gitu. Kalau perubahan taghayyur ghasin, kalau taghayyur fahish, maka dia jadi uzur lah. Uzur untuk adat. So bila uzur adat jadi qada kan. So qada tu ialah ganti kimah dia ajalah. Berapa barang tu harga dia bayar balik. Wa ala hadha, berdasarkan kepada ni, kalau berubah taghayyuran fahishan, ikut Syafi'i jadi malik, ikut Hanafi ghasib yang jadi malik. Kan? Kepada barang tu, barang yang taghayyur. Adapun ghasib, dia kena qada dengan bayar kimah pada malik. Wa ala hadha law ghasaba, kalau seorang merampas hintatan, kemudian dia pergi mesing tahana, jadi daqiqan, jadi tepung, jadi perubahan yang teruk dah kan, fahish. Ataupun dia pergi rampas kayu, sejenis kayu, kemudian dia pergi buat rumah dia, dah nak cabut-cabut payah dah kan, ataupun pergi ketam-ketam apa semua tu dah payah dah. Fabana 'alaiha daran, ataupun dia pergi rampas kambing biri-biri kan, kemudian dia pergi sembelih pada bahar, kalau sembelih saja tak apa lagi, kemudian dia pergi panggang pula, wasyawah. So dah berlaku perubahan yang teruk. Ataupun dia pergi rampas inaban, anggur, kemudian dia pergi perah buat jus, fa'asaraha, ini pun perubahan yang fahish, teruk. Ataupun dia pergi rampas hintah,
kemudian dia pergi tanam, fazara'aha, kemudian tumbuh pula. Dah berubah dah zat dia. Ini pun perubahan yang fahish. Jadi kesimpulannya daripada kaedah kita tadi, walaupun fahish, ikut kaedah tadi masih lagi barang tu ada kan? So boleh lagi ada. So Imam Syafi'i kata ini barang tu akan jadi milik malik. Kana dzalika milkan li malik. Bukan miliknya si ghasib. Wa nabata az-zara'. Dia curi hintah, kemudian gandum, biji gandum, kemudian dia pergi tanam, kemudian nabata az-zara', tumbuhlah tanaman. Kana dzalika, semua yang fahish-fahish ni, perubahan teruk ni, tapi tetap lagi milik malik di sisi Imam Syafi'i, pemilik asal. Maknanya dia kalau diminta hakim, qadi minta supaya hantar balik barang tu, so dia boleh hantar barang ni lah. Semua-semua ni jadi milik malik di sisi Imam Syafi'i. Cuma dia kena bayar ganti rugi. Wa qulna, mengikut Imam Abu Hanifah, jami'uha lil ghasib. Semua yang perubahan fahish itu menjadi milik al-ghasib, bukannya milik pemilik asal. Jadi bila jadi milik dia, so dia kena gantilah kan. Dia kena, oleh kerana dia tak boleh lagi qada, ada, so dia kena qada. Qada dia ni, wayajibu alaihi raddul qimah. Memulangkan qimah, harga barang tu, kalau jenis yang ada qimah lah. So kalau yang satu lagi jenis zawatul amsal. Zawatul amsal. So, zawatul amsal maknanya di luar sana ada yang sepertinya, so kita boleh hantar barang tu. Kalau jenis yang tak boleh, so bayar qimah. Walau ghasaba fiddatan. Ini sampai sini aja untuk yang perubahan fahish, perbezaan antara Hanafi dan Syafi'i. Tapi kalau sini perubahan fahish juga, tapi sama Hanafi dengan Syafi'i. Maknanya jadi milik pemilik tu. Sebab walaupun surah bentuk dia nampak fahish, tapi hakikatnya dia bukan fahish. Contohnya, walau ghasaba fiddatan. Kalau seseorang itu merampas fiddah, kepingan ataupun ketulan fiddah, perak, kemudian dia fadarabaha. Kemudian dia pergi tempa. Fadarabaha menjadi duit, dirham, darahima. So berlaku perubahan fahish. Au tibran, ataupun emas yang belum lagi ditempa, kemudian dia jadikan fataqadha duit dinar, dana nira. Ini pun perubahan yang fahish. Tapi zat masih ada. Surah tu masih ada, zat masih ada, dan juga intifak masih pun masih ada. Kan, samaniyah kan. Ini semua kita panggil benda-benda yang ada harga kan, samaniyah. So, benda yang samaniyah dan dianya harta ribawiyah. Malu ribawi. So, itu panggil samaniyah dia kan. So walaupun ditukar bentuk, duit ke, bentuk jongkong ke apa, so tetap samaniyah tu, tetap ada. Masih lagi barang ribawi. Ataupun dia pergi rampas syatan, kan, kambing ataupun biri-biri yang di atas bukit lah. So fazabaha yang bukan jenis susu. Kalau yang jenis susu tu, kalau kita sembelih dia, so kita telah nuksankan susu. Kalau yang ni tak jenis daging je. So dia kata, sebab tu dia kata kalau Hasiah-Hasiah, setengah dia kata yang dimaksud di sini ialah kambing sini kambing yang duduk di burung apa semua tu yang tidak menyusu, tidak mengeluarkan susu. So syatan fazabaha la yang qati'u haqqu malik. So jenis ni jenis yang tidak memutuskan hak pemilik asal. Yang ini terdapat dalam riwayat zahiri riwayat. Kan? Zahiri riwayat kita dah belajar itu, usul zahiri riwayat. Fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah itu dikumpulkan oleh Imam Muhammad dalam beberapa kitab seperti Jami' As-Saghir, Jami' Al-Kabir, Siyar As-Saghir, Siyar Al-Kabir, semua itu kan maksud dalam zahiri riwayat. Tapi kalau yang riwayat Imam Abu Hanifah yang lain daripada zahiri riwayat, dia kata yang qati' lah. Yang qati' daripada
milik pemilik asal. Maknanya kena bayar qimah lah. Sama dengan kes atas ni. Untuk Abu Hanifah. Wa kadzalika, demikian juga kalau dia merampas qutnan, kapas. Kapas. Kemudian dia buat macam benang tenunan, faghazalah. Kan? So kapas tu memang kita nak buat kain baju. Jadi ini pun walaupun fahish tapi dia masih lagi dalam daerah intifak dia tu tak kacau. Intifak dia tak kacau. Sama juga dengan walau ghasaba ghazlan. Tenunan tu. Benang tenunan tu dia pergi rampas, kemudian baru dia tenung. Fanas saja. Jadi kain tenung kan. So maknanya ini pun fahish yang tidak merosakkan intifak. Intifak asal lah. Asal penggunaan benang apa semua nak buat baju kan. La yang qati'. Jadi semua ni tidak memutuskan hak pemilik asal. Maksudnya kalau bicara di mahkamah, kalau barang tu ada, barang macam ni ada, so dipulangkan kepada pemilik asal, kekurangan-kekurangan yang berlaku itu ditampung oleh dhaman. Dengan melakukan penolakan terhadap barang asal dengan barang yang sudah sedia ada. Ini pun dalam zahiri riwayah wa fi ghairiha yang qati'. Kalau tempat lain daripada zahir riwayah terputus. Akhir sekali. Wa yatafarra'u, daripada kaedah-kaedah yang kita kemukakan itu timbul satu masalah furu' yang lain min hadza, iaitu masalah madmunat. Madmunat. Masalah ganti rugilah. Dhaman. Contohnya lau walidha qala Syafi'i. So, Syafi'i sebab masalah tadi kan. Masalah fahish tak fahish. Walau zahara, atau masalah adat tadi, selagi tidak fahish, selagi fahish, walaupun fahish maknanya masih lagi milik malik. Walau zahara al-abdu al-maqsub ba'da ma aqada. Baik, sekarang ini walau zahara al-abdu al-maqsub. Seorang merampas seorang gulam atau seorang abdun, hamba. So di tangan sekarang ini hamba tu di tangan ghasib lah, perampas. Tiba-tiba abdun ni lari. So bila lari, ghasib ni kena gantilah kan? Ganti dengan qimah. Baik, selepas dia malik tu pegang qimah dia, tiba-tiba abdu tu balik semula. Lari tu fahish lah kan? So fahish tu hilang tak? Hak malik tak hilang kan? Ikut Syafi'i tak hilang kan? Hak Syafi'i tak hilang kan? So kalau tak hilang, maksudnya kalau dia balik semula, so dia boleh ambil balik lah. Kalau dia hantar balik qimah tu. So lau zahara al-abdu, kalau sekiranya hamba tu muncul balik. So hamba yang dirampas, ba'dama aqadal malik, selepas malik telah pun mengambil dhaman tadi. Kan? Dhamanahu minal ghasib. Kana al-abdu. Jadi hamba tu sepatutnya tak boleh dah, dia dah ambil dah. Jadi milik ghasib lah. Tak. Sebab fahish tadi kan. So fahish masih lagi milik, ada hak. Malik masih ada hak. So kana al-abdu milkan lil malik. Jadi milik. Yang wajibnya dia kepada malik tu hantar balik lah. Dia ambil barang tu. Qimah tadi. So raddu ma akhadha min qimati abdi. Wallahu a'lam bis-shawab.